Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini pagi Jumaat 30 hari bulan Oktober tahun 2020 bersamaan dengan 13 hari bulan Rabiul Awal tahun 1442. Baru semalam, baru kemarin kita baru saja merayakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam di masya-Allah di Bandar Seri Begawan. Sambutannya sangat meriah dengan acara-acaranya yang diadakan di dataran Masjid SWAS. Masjid ini Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini. Kita akan menyambung sesi kita, iaitu sesi tafsir secara ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. So, satu hari satu muka surat. InsyaAllah moga-moga kita akan dapat menamatkan Al-Quran dengan setiap muka surat yang kita baca pada setiap hari. InsyaAllah moga-moga usaha kita ini, apa yang kita buat ini akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah keikhlasan kita, keikhlasan, dan juga insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita sekadar mana keikhlasan tersebut. Allah manfa'na bima 'allamtana, Allah ma'allimna ma yanfa'una, ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha penyayang, maha mengasihani. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 476 476. Jadi muka surat ini adalah muka surat yang terakhir untuk surah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang beri salam, saya jawab insya-Allah. Jadi muka surat ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Ghafir. Selepas daripada ini kita akan masuk pula kepada surah Fussilat. Fussilat. Jadi insya-Allah hari ini adalah hari yang terakhir pada surah Ghafir. Jadi saya cuba ulangkan sedikit apakah yang disebutkan oleh ulama-ulama yang menjadi tema kepada surah ini. Tema surah ini adalah tema ad-da'wah wa tafwid ila Allah Subhanahu wa taala fi dakwah, iaitu dakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Islam, dan kemudiannya menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sama ada baik, bukan sama ada baik, semuanya baik insya-Allah, tapi sama ada diterima atau tidak diterima itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan baca muka surat 70 ayat 78 sehingga ayat 85. Ayat 85 tu ialah ayat yang terakhir daripada surah Ghafir. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayah illa bi iznillah fa iza jaa amrullah qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Sadaqallahul azim. Ayat ini ialah menceritakan tentang yang akan kita baca keseluruhannya, tetapi ayat ini ialah menceritakan tentang apakah ketetapan-ketetapan, apakah prinsip-prinsip yang telah Allah Ta'ala tetapkan sebelum daripada ini, dan juga beberapa akidah yang menjadi pegangan kepada kita semua. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran terhadap satu-satu perkara, maka ianya adalah menjadi akidah kita, menjadi pegangan kita. Jadi walaupun kemungkinan kita tak sempat nak belajar ilmu akidah ni dengan mendalam dan sebagainya, tetapi insya-Allah dengan kita melalui Al-Quran itu yang lebih penting sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberitahu kepada kita apakah yang sepatutnya kita pegang, apa yang sepatutnya kita tanggapi dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita semasa kita hidup ini. Antaranya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, iaitu apa? Walaqad arsalna rusulan min qablik. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sebelum daripada engkau ni dah banyak rasul-rasul. Artinya Muhammad ini adalah bukannya the only rasul. Sejak daripada Adam alaihissalam sampailah kepada
engkau ini wahai Muhammad, tetapi engkau inilah salah seorang daripada rasul, dan sebelum daripada engkau ni dah banyak rasul-rasul yang telah aku utuskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, rusulan min qablik, sebelum daripada engkau, rasulun seorang rasul, rusulun adalah banyak rasul. Jadi Allah Ta'ala dah kirimkan, utuskan banyak rasul kepada setiap umat. Jadi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan apa? Wa im min ummatin illa khala fiha nazir. Maknanya tidak ada mana-mana kaum, mana-mana umat, mana-mana bangsa, mana-mana kelompok manusia ini melainkan ada, mesti ada. Ia tidak kosong. Khala fiha nazir, tak ada orang yang datang memberi peringatan. Semua rasul-rasul, semua kaum, semua bangsa sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul yang memberi peringatan kepada kaum tersebut, kepada bangsa tersebut. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyudah, adalah penyudah khatim. Dia adalah rasul yang terakhir. Jadi tidak ada lagi rasul sepanjang. Sebab itulah kita akan berpegang kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat, kerana tak ada rasul lagi. Tapi sebelum daripada itu banyak rasul-rasul. Jadi Allah Taala sebut sini kan, dan tidak kami utuskan rasul-rasul sebelum daripada engkau, minhum man qasasna. Maknanya kami dah banyak utuskan rasul. Siapa mereka ni kan? Jadi disebutkan oleh setengah-setengah ahli tafsir seperti Jalalain, disebut ada 8,000 ada 8,000 nabi-nabi telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah yang mengatakan 124,000, ada setengah mengatakan dan sebagainya lah kan. Jadi bilangan ini bukan satu ketentuan, tapi apa yang kita wajib yakini, wajib imani ialah apa? Sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah banyak sangat rasul-rasul, dan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul di dalam Al-Quran hanyalah 25. Bayangkan 25 daripada ribuan rasul-rasul. Jadi yang disebutkan oleh tafsir Jalalain, dia kata ada 8,000 rasul, 4,000 daripada 8,000 tu diutuskan kepada Bani Israel. Jadi nak ceritanya Bani Israel ni memang mendapat satu kehebatan lah, mendapat satu kelebihan. Kenapa? Kerana dia dapat ramai rasul, tetapi apa yang jadi pada dia? Tengok kan, separuh daripada rasul diutuskan kepada dia, tapi kedegilan dia kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan pengajaran lah untuk kita yang hidup pada hari ini, iaitu apa kan, jangan jadi seperti Bani Israel yang diutuskan ramai rasul tapi tak jadi apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan baki lagi, dikatakan oleh tafsir Jalalain 4,000 lagi tu diberikan kepada orang lain selain daripada Bani Israel. Kalau kita bahagikan atas dunia ni di antara Bani Israel dengan bukan Bani Israel, sebenarnya sampai sekarang ni Bani Israel hanyalah sedikit dan Allah Ta'ala telah beri kelebihan kepada mereka dengan rasul yang banyak, memberi pengiktirafan kepada mereka, memberi mereka ni satu amanah untuk berdakwah kan, mengajak orang lain, mengepalai orang lain, membawa manusia ni kepada Islam. Tapi tengoklah kan apa yang terjadi kan. Akhirnya mereka ni sombong, mereka ni bongkak, mereka ni bila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, apa yang mereka buat kan? Bila ditanya oleh orang kafir, orang musyrik kan, mana lebih baik, Muhammad ke ataupun kita orang tu maksud orang kafir itulah orang Quraisy itu kan. Mereka jawab apa yang dijawab oleh ahli kitab ni, ahli kitab iaitu orang Yahudi ni yang berada di Madinah. Mereka kata orang musyrik lebih baik. Boleh dia kata orang musyrik lebih baik, orang kafir itu lebih baik daripada Muhammad, sedangkan Muhammad menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya semata-mata kerana Muhammad tu bukan daripada golongan mereka. Mereka nak rasul ni mesti datang daripada golongan mereka. Itu kebongkakan mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Dah tak boleh dah. Sekarang ni beralih kepada anak Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak Nabi Ishaq ni iaitu Bani Israel dah tak boleh. Jadi Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Yang pertama ialah orang-orang daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dan yang satu lagi ialah keturunan daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Yang Nabi Ishaq ni keturunannya diberi nama sebagai Bani Israel. Keturunan daripada Nabi Ismail ni lahirlah keturunan Arab dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kelebihan kepada kita, masya-Allah. Dan Islam ini bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Melayu saja, bukan untuk orang Inggeris saja, bukan Cina saja, bukan orang Afrika saja, tapi adalah untuk sesiapa saja yang tunduk kepada Allah, maka dia adalah menjadi sebagai Muslim. Betapa mudahnya Islam. Tak sebagaimana Yahudi, tak sebagaimana agama Yahudi ini hanya Bani Israel saja yang mempunyai DNA darah mereka saja yang boleh menjadi
Yahudi. Tengokkan bagaimana sempitnya ajaran yang dibuat oleh orang-orang, yang diubah oleh orang-orang Yahudi ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya menyebutkan di sini ada rasul-rasul ni yang diceritakan oleh Allah, iaitu diceritakan dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ramai yang tidak diceritakan. Kemudian apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu, iaitu apa? Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayah illa bi iznillah. Rasul-rasul ni kemudian seterusnya ialah yang kita diajar, kita diberitahu oleh Allah di sini apa, iaitu rasul-rasul ni tak mungkin akan membawa sesuatu tanda, satu mukjizat, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maknanya kalau Allah Taala tak izinkan, dia tak boleh buat, tak boleh bawa. Tak boleh rasul-rasul ni datang tiba-tiba dia mendakwa, dia kata aku boleh ini, aku boleh ini. Tak, rasul-rasul ni tak boleh kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak memberi kepada rasul-rasul ni setengah-setengah tu? Supaya apa? Supaya umat itu, umat yang berdepan dengan rasul-rasul itu akan menerima. Jadi Allah sebut sini, fa iza jaa amrullah qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am litarkabu. Seterusnya. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak memberikan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat sebagaimana yang diminta? Orang-orang ni, musuh-musuh ni ataupun orang-orang kufur, orang-orang kafir yang berada di hadapan rasul-rasul ni sejak daripada dulu lagi, mereka ni minta macam-macam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta. Mereka minta apa? Supaya air ni terpancuk keluar daripada perut bumi, supaya mereka ni yang mudah, kerana tanah kita ni kering kontang, maka ada air, mudahlah untuk kita, bukanlah menggunakan telaga Zam-Zam sahaja kan. Jadi itu permintaan-permintaan yang diminta oleh orang kafir dan sebagainya tu kepada nabi-nabi ni bukan hanya berlaku kepada Nabi Muhammad tetapi berlaku sebelum daripada tu juga, iaitu mereka meminta macam-macam. Tapi apabila mereka ni meminta tanda, adakah mereka ini akan beriman? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam 9 tanda. Tetapi adakah Firaun dan juga orang-orang yang bersama dengannya, orang yang percaya kepada Firaun, yakin dengan Nabi Musa alaihi salam? Tidak juga kan, walaupun perkara itu berlaku depan mata mereka. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba bihal awwalun. Kenapa Allah Ta'ala tak utuskan, tak berikan semua benda supaya manusia ni beriman? Tak kan? Allah Ta'ala dah tahu. Allah Ta'ala ceritakan satu ketetapan, tidak ada yang menegah kami daripada mengutuskan tanda-tanda, menghantar tanda-tanda, memberikan tanda-tanda, memberikan ayat kepada umat-umat terdahulu, melainkan dia kata kazzaba bihal awwalun, orang-orang sebelum daripada ni dah kazzab, mereka ni mendustai juga walaupun beri. Jadi Allah Ta'ala beri sedikit kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ramai juga tetap juga tidak mahu beriman. Seterusnya Allah Ta'ala kata fa iza jaa amrullah qudiya bil haqqi, bila sampai ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan putuskan. Of course apa yang diputuskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah menunjukkan benarnya orang yang benar dan salahnya orang yang salah. Dan pada ketika itulah wa khasira hunalikal mubtilun, orang-orang yang menolak ini akan tahulah bahawa sebenarnya kita rugi pada hari ini, iaitu pada hari keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi di penghujung surah Ghafir ni, sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, iaitu dia telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah binatang. Allah sebut sini ialah binatang. Binatang apa sini? Al-an'am. Binatang lain banyak lagi, tetapi Allah Ta'ala sebut secara fokus ialah di sini tentang al-an'am. An'am ni apa? Iaitu binatang yang berkaki 4 yang boleh dimakan. Yang termasuk dalam ni, setengah ulama kata ialah 4, iaitu apa? Yang pertama unta, yang kedua lembu kerbau, dan yang ketiga ialah kambing, dan yang keempat adalah biri-biri. Tapi ada setengah ulama tafsir mengatakan al-an'am di sini hanyalah unta. Tapi itu adalah perbezaan pendapat ulama yang kita tahu, yang kita bincang, kita sebutkan sini untuk supaya kita semua adalah tahu bahawa di sana ada perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama tafsir. Tak mengapa,
apa sahaja, sama ada ianya adalah unta sahaja ataupun termasuk ke dalamnya adalah empat jenis binatang tadi tu, yang pentingnya ialah Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat, iaitu tundukkan binatang-binatang ni, jadikan mereka ni membiak dengan banyak kan. Di New Zealand ada lebih daripada bilangan manusia, bilangan kambing biri-biri. Di Australia sangat banyak kan, dengan tanahnya yang luas, ada pentangan lembu, ada pentangan kambing dan sebagainya. Jadi nampak tak kan, Allah Ta'ala mudahkan kan untuk manusia. Banyak lagi sebenarnya tempat, banyak lagi sebenarnya usaha yang boleh dibuat oleh manusia untuk mendapat manfaat daripada tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan apa dia manfaat yang boleh kamu dapat daripada binatang-binatang ni. Litarkabu artinya ialah supaya kamu dapat menunggangnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, litarkabu minha wa minha ta'kulun, dan di antaranya yang boleh kamu makan. Artinya kamu boleh makan, kamu boleh tunggang, kamu boleh semua pada binatang tu kan. Walaupun pada hari ini kita adalah kan gantian kepada unta, kita ada motosikal contohnya, kita ada kereta, kita ada lori dan sebagainya, juga sama kita boleh tunggang, tapi kita tak boleh makan kita tak boleh makan lori, tak boleh makan motosikal tapi binatang ni yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada manusia ini ialah boleh dimakan. Kalau kita tak nak makan tak apa, kita tak nak kenderaan tak apa, tapi manusia tetap juga menggunakan binatang-binatang ini untuk berkenderaan tak kira lah kan, kadang-kadang kan kuda, kadang-kadang apa lagi yang semua benda kan yang boleh ditunggang, mereka akan tunggang. Ostrich pun kadang-kadang mereka tunggang. Burung apa ni, burung kasuari tu burung apa ni, burung unta. Kadang-kadang manusia pun tunggang juga. Jadi gajah mereka tunggang juga kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan itu adalah nikmat dia kepada kita semua. Litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah Ta'ala sebut litarkabu untuk kamu tunggang, kerana menurut setengah ulama di sini adalah kerana litarkabu adalah minad daruriyat tetapi minha ta'kulun, daripadanya kamu makan tu termasuk dalam perkara-perkara yang dihalalkan. Sebab tu dia guna minha, dan yang menunggang digunakan litarkabu. Seterusnya, walakum fiha manafi'u walitablu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan ada lagi banyak lagi manfaat yang kamu boleh dapat daripada binatang ni. Kamu minum susunya, kamu makan dagingnya, kamu manfaatkan daripada bulunya untuk buat baju dan sebagainya. Itu adalah walakum fiha manafi'an. Kamu ada banyak manafi', iaitu manfaat-manfaat. Walitablu, dan kamu boleh gunakan dia. Walitablu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Hajatan fi sudurikum artinya iaitu apa yang ada di dalam hati kita, kita nak pergi ke mana. Jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan sini iaitu apa? Iaitu semua ni adalah untuk menunjukkan bahawa kita rasa nak pergi ke mana, kita boleh gunakan binatang tu. Bukan binatang tu kontrol kita kan, tapi kita yang kontrol binatang tu. Masya Allah, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita menggunakan tu. Jadi apa saja kita nak pergi boleh. Hajatan fi sudurikum, kemudian wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan kemudian ke atasnya ke atas binatang tu, dan ke atas, maksud ke atasnya iaitu kita boleh letakkan barang-barang kita di atas tu. Kemudian wa 'alal fulki, kemudian di atas kapal juga. Allah Ta'ala sebut lagi binatang dan juga kapal untuk kita manfaatkan. Kita boleh manfaatkan kedua-duanya kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan semua nikmat-nikmatnya di sini. Kemudian seterusnya wa yurikum ayatihi fa ayyi ayatillahi tunkirun. Allah Ta'ala tunjukkan semua, bukan di sini saja, dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala tunjukkan banyak tapi sepatutnya lah manusia apabila nampak tanda-tanda ini adalah cukup dah kan, sepatutnya untuk mereka ni beriman. Tapi apa yang terjadi ialah Allah SWT sebutkan sini fa ayyi ayatillahi tunkirun, samalah seperti mana yang kita baca dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Jadi dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW ketika membacakan ayat ini, iaitu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, bila Nabi baca ayat ini kepada jin, mereka akan mengatakan Masya Allah, tidak ada lagi, tidak ada. Sebab ayat itu pertanyaan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, mana lagi ayat-ayat Allah Tuhan kamu berdua ni artinya ialah jin dan juga manusia yang kamu nak dustakan. Jadi jin akan menjawab. Jadi kita pun sepatutnya lah juga akan menjawabkan, walaupun dalam hati kan, insya-Allah kan. Tapi oleh kerana kita tak faham, itu masalah kita kan. Tapi insya-Allah selepas ni kita dah faham kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, kamu nak dustai yang mana lagi? Nak dustai yang mana lagi? Allah Taala sebut dustai yang mana lagi? Kita akan jawab tak ada lagi, tak ada. Kita tak akan berdusta, kita tak akan menolak, kita tak akan mengatakan bahawa itu adalah ni. Kita akui itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut selepas tu, afalam yasiru fil ardi.
kenapa kamu afalam yasiru, tidak berjalankah kamu fil ardi, di atas muka bumi ini. Kita berjalan bukan kita tinggal di rumah saja kan, tak, kita berjalan jauh, berjalan dekat. Walaupun sekarang ni musim Covid kita tak banyak berjalan keluar negara, tapi pada keadaan biasa kita akan berjalan, ataupun kita tak berjalan jauh, kita berjalan dekat. Afalam yasiru, Allah Ta'ala katakan, tidakkah kamu berjalan, kenapa kamu tidak berjalan fil ardi, di atas muka bumi ini, fayanzuru, dan maka hendaklah kamu tengok. Fayanzuru dengan fa datangnya, jadi dia kata fayanzuru. Dalam setengah-setengah ayat yang lain dia tak katakan fayanzuru, tetapi dia katakan summanzuru. Jadi ada ayat yang katakan summanzuru, ada yang kata fayanzuru. Apa perbezaan di antara fayanzuru dan summanzuru? Ulama-ulama tafsir cantik di sini ialah dia mengatakan bahawa fa ni adalah untuk tartib wa ta'qib. Tartib wa ta'qib artinya ialah selepas kamu berjalan tu, hendaklah kamu berjalan itu adalah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mana fayanzuru. Tetapi bila kata summanzuru, ialah kamu berjalan untuk kerana tugas lain, kerana perniagaan kamu, kerana mencari rezeki yang halal kamu, kerana ini dan kerana ini. Tujuannya bukan melihat tapi tujuannya adalah untuk mencari rezeki dan sebagainya. Tetapi janganlah kamu lupa untuk menjadikan perjalanan itu sebagai melihat juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuan kamu adalah tujuannya untuk lain, tujuan untuk kehidupan, tetapi jangan lupa summanzuru. Jadi bila fayanzuru artinya berjalan tu memang nak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Summanzuru berjalan kerana tugas yang lain, kerana tanggungjawab yang lain, kerana usaha yang lain, sebab lain, tetapi janganlah ia menghalang kamu daripada untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbezaan di antara fayanzuru dan summanzuru. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut sini kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat, iaitu apa? Lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu bila mereka ni mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Arab boleh tengok, kita lagilah boleh tengok kan, dengan ada telefon ni, jadi tengok YouTube macam kita berjalan lah sekarang ni kan. Kita tengok dalam internet, kita boleh macam kita berjalan lah. Jadi tengoklah benda-benda baik, kemudian kita rasa ialah kehebatan kuasa Allah. Sekarang kita tak perlu menyelam dalam laut dah ada video-video yang turun dalam laut yang menunjukkan kehebatan apa yang ada di bawah laut sana kan, di atas bukit kan, di dalam di kawah-kawah gunung berapi. Kita tak perlu naik bukit kita tak perlu panjat sana pergi ke Antartika dan sebagainya. Kita boleh tengok burung penguin kan, walaupun di depan kita hanya menggunakan internet saja. Kita tekan saja, kita akan boleh tengok. Jadi sepatutnya membawa kepada kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran, sentiasa relatekan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru. Jadi bila buka YouTube fayanzuru, tapi bila tengok-tengok perkara lain kan, kerana yang kebaikan, kerana sebab-sebab untuk untuk perniagaan kita ke dan sebagainya kan, tapi bila tengok tu juga relate kan, jangan lupa summanzuru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kanu aktsaru minhum wa ashadda quwwah wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Mereka ni lebih kuat lagi daripada kamu semua. Mereka ni orang-orang yang kamu lihat ni, kesan-kesan tinggalan mereka tu, mereka ni lebih hebat lagi, lebih kuah dan juga lebih asar. Asar tu peninggalan mereka, Masya Allah kan. Kita tak tahu kan apa yang manusia buat pada hari ini kan, adakah selepas daripada 500 tahun akan masih ada dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu ni lebih daripada 3,000 tahun, 4,000 tahun, 5,000 tahun kan, tapi masih ada sampai hari ini. Allah Ta'ala kekalkan untuk menjadi pengajaran lah kepada kita semua. Kita tengok seterusnya ialah fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tapi walaupun mereka ni kuat, Allah Ta'ala kata, tapi tak ada langsung boleh menghalang daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Ta'ala nak kirimkan satu perkara, Allah kirimkan corona, kuman yang kecil ni kan, tak tahu di mana dia berada ni, di dalam leher manusia, di dalam jantung manusia dan paru-paru manusia dan sebagainya kan, di tepi-tepi jalan, di tempat-tempat letak tangan, kita tak tahu kan. Sekarang ni di semua tempat ada, di sana ada, di sana ada. Kita tengok kan, di mana negeri yang tak ada kan? Semua ada, cuma kurang atau banyak kan. Tapi
apakah hakikatnya kan, kuman jenis apa kan ni, manusia masih belum menemui vaksinnya. Tengok kan betapa hebatnya kan Allah Ta'ala kan, dia boleh buat kan. Kalau dia nak hancurkan satu-satu perkara, dia boleh hancurkan, kirimkan satu benda yang kecil saja kan. Tak tunggulah, kita jangan tunggu ada ribut, taufan ataupun satu benda yang pelik berlaku atas dunia ni. Tak kan, kadang-kadang tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dan apa juga bentuk dia boleh berlaku. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ke sini, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilmi. Allah sebut satu lagi hakikatnya, kita ni di penghujung insya-Allah kan. Sikit lagi masa kita insya-Allah, iaitu Allah Ta'ala sebutkan apabila datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul ni datang ni, nak ceritakan sebelum dulu kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada Nabi kan, sebelum daripada ni datang saja rasul-rasul, apa yang berlaku bil bayinat, dengan tanda-tanda tanda-tanda yang benar bahawa dia ni datang daripada Allah, membawa satu benda yang benar. Apa yang berlaku ialah apa? Farihu bima indahum minal ilmi. Mereka ni apa? Adakah mereka terima? Tak. Rasul-rasul datang dengan susah payah menceritakan Islam kepada mereka, menceritakan yang benar kepada mereka. Mereka apa? Gembira dengan apa yang mereka ada. Dari apa? Minal ilmi. Daripada, kalau ilmi sekarang ni sains lah kan. Kalau ilmi juga ialah pengetahuan. Ilmu tu pengetahuan, mereka rasa mereka apa yang mereka ada tu tak perlu lagi kepada Rasul. Jadi ulama-ulama tafsir menceritakan perkara ni di dalam zaman moden, ianya berlaku. Dan perkara ni bukan berlaku sekarang saja, berlaku berkali-kali sejak daripada dulu lagi. Manusia ni akan bangga dengan ilmu yang mereka ada dan merasai bahawa tak perlu lagi mereka ni kepada Rasul, kepada ajaran Rasul. Jadi apa yang berlaku pada hari ini kita tengok kan, memang betul kan, bukan gitu semua benda tu mereka rasa bahawa kita tak perlu dah, kita tak perlukan kepada Rasul. Kita dah ada sains, kita dah ada chemistry, kita dah ada fizik, kita dah ada biologi, kita dah belajar semuanya, kita tahu kan, kita boleh buat kajian sendiri, kita tak perlu kepada Nabi. Ajaran Rasul ni, ini adalah ajaran lama. Satu tempoh manusia dulu memang perlukan kepada Rasul, tapi sekarang tak perlu lagi. Sains dah ada. Nampak tak keangkuhan manusia. Jadi keangkuhan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kenakan azabnya jika mereka terus berada dalam angkuh mereka. Tapi tugas kita kena ingat ialah menyampaikan Islam tu kepada manusia kan. Walaupun mereka dengar, mereka tak dengar, apa saja kan, mereka terima tak terima, teruskan usaha dakwah untuk sampaikan Islam kepada seluruh manusia. Bukan sampai kepada orang Islam saja, kepada bukan Islam, bukan kepada orang bukan Islam saja, kepada orang Islam juga. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut falamma wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, akan terkenalah nanti azab atas dosa mereka mempermain-mainkan tu. Kemudian Allah Ta'ala kata falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Bila datanglah azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila datang azab Allah ni, biasanya manusia barulah mereka ni nak terima, barulah sedar kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan perkara ni bukan hanya berlaku sekali saja, berulang kali. Itulah sifat manusia. Jadi apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima? Bila dah tengok azab baru nak rasa beriman, baru nak kata bahawa apa yang mereka syirik ni adalah tak betul. Tak kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ke sini falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Bila mereka melihat ba'sana, azab kami, Allah tak terima lagi. Allah tak terima lagi iman mereka. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum. Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau manusia secara kita ni, secara sendirian ni ialah apabila nyawa sudah sampai ke halqum, iaitu yugharghir. Yugharghir ni maknanya ketika nyawa dah nak habis-habis nak mati, manusia pada ketika itu sedar lah kan, sedar dia nak akan beriman tapi tak terima lagi, taubat tak terima lagi apabila yugharghir ni. Dan begitu jugalah yang berlaku kepada Fir'aun. Jadi Allah Ta'ala jadikanlah sini sebagai satu cerita kepada kita kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Fir'aun, ketika menceritakan kepada Fir'aun, Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita semua, bila Fir'aun ini dia dah kena, dah ditelan, dia pernah masuk dalam laut tu kan, akhirnya pada ketika itulah dia beriman kepada Tuhan Musa, dia katakan. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Al-ana wa qad asaita. Sekarang wa qad asaita min qad asaita. Dulu kamu ni tak beriman. Jadi wa kunta minal mufsidin. Kamu dulu adalah mufsid. Jadi bila dah kena macam ni barulah kamu nak beriman. Jadi Allah Ta'ala kata no, al-an tidak, sekarang tidak kan. Jadi
begitulah dengan ayat ni, falam yakum yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Bila mereka dah lihat azab kami, hukuman daripada kami, barulah nak beriman. La yang, jadi Allah Taala kata sunnatullah allati qad khalat min ibadihi, itu adalah satu sunnah Allah. Apa dia yang dikatakan sunnah Allah di sini? Jadi yang dikatakan sebagai sunnah Allah di sini adalah iaitu sunnah Allah di sini ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima taubat sampai bila-bila pun jika sekiranya orang tu dah sampai kepada melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah sampai nyawa ke halkum, jangan harap lagi nak berdoa sekarang, nak bertaubat sekarang. insya-Allah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita sihat, semasa kita segar, semasa ada waktu, semasa kita ada kaya, semasa kita ada kemampuan, maka insya-Allah marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak yang disebutkan dalam hujung surah ini, Allah Taala sebut apa? Wa khasira hunalikal kafirun, pada ketika itu khasir, khasir rugi, rugilah di sana orang-orang yang kafir. Jadi setakat itu sajalah, insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah surah yang baru, iaitu surah Fussilat, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.